Assalamualaikum dan hai kepada semua yang menonton Diet TV. So, bersempena dengan World AIDS Day tempoh hari, aku telah decide untuk pilih tajuk berkenaan pemakanan dan HIV. HIV ni juga dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus, di mana ia adalah sebuah virus yang menyerang sel yang penting dalam kita punya ketahanan badan ataupun sistem imunisasi ni. So, bila sel ni telah diserang, badan akan menjadi lemah dan tak boleh lawan apa-apa jangkitan. Okay? Dan dalam keadaan yang teruk, kebiasaannya pesakit HIV ni ataupun AIDS, dia sangat terdedah kepada pelbagai jenis jangkitan dan penyakit. Orang yang ada HIV ni, kalau tak dapat rawatan rapi, dia boleh proceed kepada tahap yang terakhir yang kita panggil sebagai AIDS, iaitu dikenali juga sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome. Okay? Di mana sistem imunisasi badan, iaitu sistem imun badan, sistem ketahanan badan telah menjadi sangat kurang dan telah rosak, di mana badan memang tak boleh nak lawan dengan jangkitan kuman seperti mana di peringkat awal-awal dulu. So, ada tak makanan atau diet yang orang HIV ni sebenarnya kena ambil dengan tujuan untuk rawat HIV ataupun AIDS tadi? Sejujurnya tiada makanan spesifik yang boleh diambil kononnya merawat HIV ataupun AIDS. Tetapi ada beberapa amalan pemakanan yang dapat dilakukan yang boleh menghasilkan beberapa kebaikan kepada pesakit HIV. Sebagai permulaan, sebenarnya kalau amalkan pemakanan sihat pun dah boleh ada beberapa kebaikan untuk orang yang ada HIV ni. Antaranya, ia dapat meningkatkan ketahanan tubuh badan pesakit, kemudian dapat meningkatkan kualiti hidup, dapat mengurangkan kesan sampingan ubat-ubat HIV dan mengurangkan simptom HIV itu sendiri sebenarnya. Secara detailnya, selain daripada pemakanan secara sihat, yang pertama sekali sebenarnya pesakit HIV ni amat digalakkan untuk mengambil kalori dan protein yang mencukupi di samping monitor perubahan berat badan. So, kenapa tenaga dan juga protein yang mencukupi? Ini sebab biasanya pesakit HIV ni dia akan turun berat badan secara mendadak dan drastik dan boleh jadi banyak dalam masa yang singkat. This is where energy dan protein memainkan peranan. Pengambilan tenaga dan protein yang mencukupi sebenarnya dia akan mengekalkan berat badan seseorang. Kenapa orang HIV ni senang turun berat badan dengan cepat? Sebabnya keperluan tenaga mereka lebih daripada orang yang tidak mempunyai HIV. Dan pada masa yang sama, biasanya pesakit HIV ni dia akan mempunyai masalah dari segi selera makan, mungkin sebab ada mual dan muntah, dan mungkin sebab ada ulcer mulut, sehingga makan pun memang tak cukup. So, gabungan peningkatan keperluan tenaga dan pengambilan makanan sedikit menyebabkan seseorang pesakit HIV itu turun berat badan secara cepat. Dan bila dah turun berat badan dengan banyaknya dan bila underweight, memang badan lagi susah untuk lawan dengan jangkitan kuman. Kalau tadi pengambilan kalori dan protein yang mencukupi untuk mengekalkan berat badan, sekarang ni aku nak khususkan kepada protein. Kenapa perlu ambil mencukupi? Selain daripada berat badan tadi, fungsi seterusnya ialah kerana protein penting untuk ketahanan badan manusia juga. Dan protein ni of course sumber-sumber daripada sumber haiwan yang lebih baik, which is ayam, ikan, daging, telur, even susu juga termasuk dalam protein. Ketiga, untuk orang yang mempunyai HIV ataupun masalah AIDS ni perlu makan lengkap dan seimbang. Ini sebab dengan kecukupan makanan daripada pelbagai kumpulan, barulah boleh seseorang tu mendapat vitamin dan mineral yang mencukupi, di mana ia akan boost ketahanan badan seseorang. Kalau still ada masalah untuk nak capai tenaga, protein, makan lengkap dan seimbang disebabkan masalah selera, ada ulcer mulut yang teruk, atau pada masalah muntah-muntah, silalah rujuk kepada doktor yang merawat anda untuk dapatkan nasihat dari segi suplemen makanan tambahan. Dan akhir sekali, orang yang mempunyai HIV ataupun masalah AIDS ini perlu sangat peka dengan keselamatan dan kebersihan makanan. So, antara praktis yang perlu dilakukan ialah tak makan makanan mentah ataupun yang kurang masak. Pastikan apa-apa makanan yang dimasak atau ingin dimakan tu telah dibersihkan terlebih dahulu. Kalau nak ambil susu ataupun produk tenusu, pastikan ianya telah dipasturkan. Pasteurization ialah proses di mana susu atau produk tenusu ni telah dipanaskan sehingga dapat membunuh kuman-kuman. Jadi ia lebih selamat dimakan. Pastikan guna pisau dan juga cutting board yang berasingan. Jangan campurkan
dos yang daripada sumber haiwan dengan dos daripada yang sayur-sayuran. Okey, takut berlaku cross contamination. Okey, ini semua kerana pesakit HIV dan ada masalah AIDS ni mempunyai ketahanan badan yang lemah, jadi lebih cenderung untuk mendapat keracunan makanan. So that's why kena pastikan makanan anda selamat dan bersih.